So pesakit ni dia cucuk dan dia ada allergic reaction. Okay, sampai zakat dia tu dah jadi rupa macam tombol pintu. Faham? Tombol pintu yang bulat tu, yang bulat yang pendek. Pendek dan gemuk macam tu, macam donat lah. Dah jadi macam donat. Hai, Assalamualaikum. Masih lagi bersama dengan saya Muhammad Nobel Zakaria. Dan masih lagi kita nak mengentan lagi. Apa benda lah banyak sangat topik. Part 3 tak habis-habis lagi kita nak cakap pasal pancuk awal ni. Cerita pasal pancuk awal je sampai 1 jam kita nak cerita. Aduh, pening kepala aku. So tadi kita recap sikit lagi nak bagi tahu yang sebenarnya banyak orang lelaki yang kita nampak je macam agak berasa. Tapi sebenarnya tidak. Macam tu. Banyak berbanding dengan mati pucuk. Maksud berbanding dengan mati pucuk, premature ejaculation ni lebih common berlaku. Malah ada orang yang sampai tak tahu dan tak seek for help lah. Kan? Tak tahu pun ada. So sepanjang korang practice lah, sepanjang you all practice bergelumang dengan kes-kes ni kan, apa benda yang paling scary ke ataupun paling rare ke ataupun kes-kes yang susah lah nak Ya, berkaitan dengan lelaki je ke atau berkaitan dengan lelaki? Berkaitan dengan lelaki. Lelaki. Okay, kalau yang scary tu banyak jugalah kita orang jumpa patient buat apa ni, supaya suntik. Bagi diorang cerita sikit supaya diorang takut sikit banyak, nak banyak berbual. yang paling scary saya rasa ada seorang tu dia pergi cucuk silikon nak besarkan ni lah, nak besarkan dia punya zakar dia. Itu haram ke? Secara bukan hukum, haram, bukan hukum. Maksud I secara illegal ke ataupun black market practice lah. Illegal lah dia buat sendiri. Tapi ada ke wujud tak kalau macam hotel semua? Dalam medical yang betul-betul legit memang ada ke masuk silikon-silikon ni? Tak, kita tak akan masuk. Apa filler tu? Okay, body filler tu memang ada, normal filler tu memang ada. Tapi kita tak adalah masukkan silikon. Dia ada bahan, dia macam dia natural occurring substance macam hyaluronic acid filler semua tu boleh. Okay, cuma silikon ni memang kita tak akan pakai. Silikon selalunya contoh orang nak besarkan payudara. Okay, yang tu dia boleh pakai silikon, tapi silikon tu dalam bag sendiri. Silikon tu tak boleh sentuh tisu badan. Okay. Dia macam dalam belon je. Dia dalam belon, betul. So untuk nak besarkan zakar ni, okay, dia pergi suntik silikon. Maksudnya silikon dalam bentuk cecair silikon dalam bentuk cecair macam minyak tu. Dia cucuk masuk dalam batang zakar dia, nak besarkan dia lah. Tapi dia tak selamat. Okay, so pesakit ni dia cucuk. Silikon tu akan duduk kat mana? Kat dalam tisu ke dalam bawah kulit? Antara otot dengan kulit. So dia fill up that space. Penuh lah. So dia bagi lagi gemuk lah. So basically dia akan regangkan kulit tu lah. So dia akan nampak macam lebih padat besar lah. Okay. Tapi dalam keadaan dia bukan ereksi, macam mana? Macam aku dia fikir dia tenggelam. Tak. Dia akan jadi gemuk. Dia akan jadi gemuk macam ulat beluncas. So, tapi dia, I bayangkan macam bila aku picit dia tenggelam. Tak lah. Tak. Dia bukan macam jelly tu. Jelly tak. Dia akan rasa macam pejal lah. Macam pejal lah. Dia akan rasa mampat lah. Okay. Tapi dia pergi suntik dan benda tu, silikon tu sebenarnya foreign body lah kan. Badan kita tak suka dengan dia. Betul. So dia akan ada banyak reaksi lah. Sakit, bengkak, selalunya kulit jadi merah dan sebagainya. So pesakit ni dia cucuk dan dia ada allergic reaction. Okay. Sampai zakat dia tu dah jadi rupa macam tombol pintu. Faham? Tombol pintu yang bulat tu, yang bulat yang pendek dan gemuk macam tu, macam donat lah. Dah jadi macam donat. Lepas tu datang jumpa kita. Okay, masalahnya bila you cucuk silikon, benda tu bukan kita boleh terus sedut keluar balik, tak ada. Dia kena masuk pembedahan. Kena bedah nak keluarkan. Kena bedah untuk buang silikon tu. Dan risiko kulit, risiko parut satu, kulit tak cukup nak tutup luka, otot, cabesan otot kena buang, risiko mati pucuk tu tinggi sangat. Risiko luka kepada salur kencing tinggi sangat. Orang tak sedar benda tu, tahu cucuk je. So nak buat ada ke masih ada lah orang amat ada minyak, silikon, benda-benda yang dia buat sendiri. Semualah apa tu alat yang masuk dalam tu? Frenum apa? Ada apa? Oh ni bearing. Apa benda? Bearing apa? Ada kan yang macam besi-besi tu kan. Yang macam you ni jangan cakap betul. Macam masuk device ke? Tak. Bukan device. Ni macam bola-bola besi tu. Dia nak bagi dia rasa lebih shock lah. Menggerutu.
Kau faham tak? Sekarang imagine kau punya batang. Dia nak bagi lebih ni. Dia ada banyak-banyak punat. Okay. Dia ada banyak-banyak Okay, punat. pernah tengok ni kondom yang ada stud. Studded tu. Yang studded Tak kondom tahu. tu. So, maksudnya dia macam dia nak some buat- features lah. Betul. dia Modification upgrade. lah kita panggil. Accessory Body lah, modification. accessory. Accessory lah. Semua tu mendatangkan risiko kalau tak buat betul-betul, dan kalau benda tu memang tak patut masuk dalam badan tapi you masukkan, then You tu boleh menimpah pandai lah. reject dah. You boleh reject dia Yelah, like dia masuk benda asing kan? Saya punya ada juga pesakit daripada penjara. Dia buat pakai kepala berus gigi. Serius lah. Ya. Kepala bergigi. Kepala berus gigi tu dia patah, dia asah-asah. So dia jadi Jadi macam tajam dia potong. so dia masukkan kat bawah kulit. Tapi dia buat kat mana? Dekat dalam penjara. Dia buat sendirilah. Buat sendiri. Weh, hardcore weh. Banyak So dia benda. potong sendiri, lepas tu dia slot in, dia jahit. Slot in, dia tak jahit. Sebab dia benda tu macam sekecil ni je. So dia Okay. just buka, dia masuk. Tanya Oh, kat kulit? Kat kulit. Oh, Kulit maksudnya- bawah. Okay. Batang kau. Masuk. Aku tanya macam mana kau lekat Oh, yang kan? kulit lebih tu lah Ke? Kulit Dia tak, dia, shaft tu yelah dia tak sunat lah. Betul ke? tak Tak, sunat. lepas sunat. Lepas sunat. Okay, dia tak tahu. Lah, Malah. batang kau tengah-tengah tu kan, dia masuk kat situ. Oh, okay. Dia buka masukkan. Tanya macam mana dia tampal Masuk? balik tau. Cakap apa? Dia pakai cobweb yang laba-laba tu. Ada mana idea dapat macam cobweb tu, dia tampal situ. Dia kata dalam seminggu Melekat pula tu. Aku pun tak tahu macam mana boleh lekat, babe. Macam biar je kat situ. Dia kata dia lekat, tu dah okay. So benda tu sampai sekarang hari ni aku tengok dia masih ada. Astaghfirullahaladzim. Korang semua dah boleh tutup kedai. Korang semua boleh tutup kedai dah. Bagi abang tu juga yang ya, apa tu infection lah. Dia punya tak infection. Somehow dia punya tak infected. Nampak? Tapi it's Kau there buat tu lah. Kau telah mengajar orang cuma nak modify sebenarnya. Kat penjara. Dekat penjara. Modify. Tapi kalau you modify, then risiko yang kena hadapi tu, Kalau ada Yelah, situ yelah, yelah. Tak payahlah bulu gigi, biarlah aku jadi bulu gigi. Kepala Tak payahlah nak bulu gigi kat tempat lain. So contoh masukkan benda-benda macam tu, mungkin initial cost dia tak banyak, 200-300 ringgit lah yang saya dengar lah kat luar. Tapi lepas tu kalau dah ada masalah nak rawat, kalau contoh pergi swasta, dah berpuluh-puluh ribu lah sebenarnya. Nak keluarkan memang kena pakai Tapi sendiri. ini memang first time lah I dengar modification dan sebagainya. Kan? Bearing, Banyak. minyak, silikon. Baik. Tak ada semua tak. Ni terledang kejahatan-kejahatan kita orang. itu. ada nak keluarkan. Tu Tapi macam kalau macam praktis yang macam betul lah. Tak adalah offer benda macam tu kan. ada, kita akan masukkan medical grade punya Medical lah. grade. Filler. Okay, filler, body filler, medical grade ada. Okay. Contoh wanita nak buat macam lip filler, dia nak rebuhkan bibir dia sebenarnya kan. Okay, yang tu selamat. Tapi kat adik boleh. boleh, tapi Tapi dia selamat sebab dia tak mendatangkan apa-apa risiko dari segi reaction. So badan kita tak ada reaksi yang melampau kepada Infection. bahan tu. Risiko infection tak ada. Buat secara bersih, sterile. So risiko infection tak ada. Tak ada risiko allergic reaction, tak ada. Tapi bila itu masukkan bahan yang tak sepatutnya ada dalam badan tu, then you menimpa pada lah. Then you you are asking for trouble. Kalau you buat macam tu. So jangan masuk benda pelik-pelik dekat dalam Ayolah, tu. biar ada dekat situ Kesian dia. Biar ada macam tu je. Apa yang tu walaupun kau macam tak berpuas hati, kau redha sahaja. Dan itu dah kau. Baik kau baiki kau punya ereksi dengan projek awal tu daripada kau tambah aksesori. Betul, tak payah tambah aksesori, cukup nak tambah kat kereta. Lepas tu ada tak macam kan banyak kat penyakit-penyakit berjangkit ni kan. Kan sexual transmitted disease lah. Ada tak macam sexual transmitted disease? Macam kita banyak juga kan dengar orang sekarang ni sexual transmitted disease kan meningkat kan, especially HIV dan sebagainya lah. Okay. Ada tak penyakit-penyakit ni dia indirectly boleh membuatkan kita, seseorang lelaki tu punya performance ke terjejas? Okay, bukan directly. Okay, tapi indirect boleh lah. Contoh, okay, directly maksudnya disebabkan oleh jangkitan kuman tu, Kau tiba-tiba tak boleh perform. Tiba-tiba tak boleh perform tu jarang lah memang. Setakat ni saya tak pernah jumpa lah macam tu. Dan tapi akibat daripada jangkitan kuman, okay, boleh ada kerosakan saraf, boleh ada kerosakan tisu, salur darah dan sebagainya. Termasuklah macam jangan bincang pasal STD lah. COVID sendiri pun okay, boleh menjejaskan salur darah. COVID vasculitis, okay, boleh menjejaskan salur darah, termasuk salur darah dalam zakar. So disebabkan salur darah tu rosak, seseorang tu boleh dapat masalah mati pucuk. Ataupun kalau saraf dia rosak disebabkan contoh jangkitan HSV2. Okay, herpes simplex type 2. Okay, dia ada kerosakan saraf. Dia boleh ada rasa sakit
yang teramat pada zakar dia, pada kawasan kelamin dia. Dan dia boleh menyebabkan masalah mati pucuk, boleh menyebabkan pancuk awal juga. So it's not direct lah, tapi disebabkan oleh kerosakan yang disebabkan oleh jangkitan kuman tersebut. So adalah jugalah maksud, tapi bukanlah macam kau dapat penyakit ni automatically kau tak. Tapi macam HSV tu sebab dia memang genital. So disebabkan kau rasa sakit, macam mana pula kau nak ni? Macam tu lah kan. Betul. So dia lebih kepada psikologi juga. Psikologi banyak lah. Contohnya ketuat kelamin tu kan. Kau nak tak payah pasang bearing. Ketuat kelamin tu lembut je rupanya. Bearing tu dia nak macam batu. Okay. Ketuat kelamin pun psychologically ada orang sampai tak dia nak perform. Dia kata macam yelah, bila dah tumbuh banyak, rupa pun tak semengah. Itu HPV HPV. Human Papilloma Virus. So orang pun tak suka lah benda tu. Kau pun terus macam psychologically most commonly HPV. So psychology macam aku tak boleh lah, dah lah macam ni, aku punya ni rupa pun tak selesa. Rupa tiada, apatah lagi di bawah itu. Perform pun out lah. So pasangan pun tengok tak selera lah. Okay kan? Lepas tu apa, ada ke macam orang yang dapat benda-benda macam ni disebabkan dia punya lifestyle yang sangat tak sihat? Lifestyle yang ada menyumbang juga ke? Banyak. Pornografi. Tak menyumbang kepada apa? PE. Pancuk awal. Pancuk awal. Lifestyle of course, kalau most rasa yang paling utama yang orang tak nak address is stress. Stress. Tak semestinya dia kena ada masalah kecemasan dah tinggi baru ada masalah ni, tak ada. Contoh 25 stress tahun. Maksudnya like literally stress. Stress kerja, financial stress, stress rumah tangga. Semua boleh menyumbang. Itu lagi susah nak apa kata? Nak bendung. Bukan nak bendung. Itu lagi susah kita nak. Dia tak ada indikator, faham tak? Tak ada indikator. Indikator betul. So macam contoh, ada satu patient. Dia dah kahwin dah 5 tahun. Okay. Daripada time dia kahwin tu, dia jadi sexually active tu lepas kahwin lah. So daripada time dia kahwin sampai sekarang tak ada masalah pun. Tapi at least daripada 4 bulan yang last ni, dia ada masalah pancuk awal. Bila siasat kenapa tiba-tiba dia ada masalah pancuk awal ni, rupa-rupanya dia ada twin, dia dapat anak twins. Lahir 4 bulan lepas. Hidup dia pun tunggang langgang lah. Betul. Kan. So dia dah stres, dia jaga anak dia semua. So terus masa dia nak bersama dengan wife dia ada masalah pancuk awal. So bila siasat kenapa apa yang jadi dia stres sebab anak dia ke apa, tak cukup tidur satu, kedua dia nak habiskan cepat. Sebab takut anak dia terjaga. Semua. Yelah. Rushing lah, stress lah. Kasi jadi je. So maksudnya korang jangan risau. You all terima lah orang-orang stress datang ke klinik. Jangan terima. Kalau dia tak terima, bagi tahu I. So dia boleh je lah datang. Kalau macam contoh dia rasa dia stress lah kan. Betul. So ataupun kalau dia tak tahu masalah dia tu dia memang disebabkan stres ke, ataupun ada benda lain yang menyumbang, so datang bincang, tengok apa yang masalah dia sebenarnya. Banyak orang datang sebenarnya. Hari-hari klinik korang banyak sejam seorang ada buat maksudnya memang kita kena do something. I rasa memang sebenarnya masalah problem dia kat mana sebenarnya? Penyakit ke ataupun lifestyle? Dua-dua lah. I would say dua-dua. Lifestyle menyumbang kepada penyakit juga. Ya tak ya kan. Makan minum semua tak terjaga, jadi obes jadi pancuk awal lah. Obes jadi kencing manis menyebabkan kan. Dia dua-dua tu macam seiring kan. Seiring. Betul lagi. Semakin moden kita sebenarnya bukannya semakin sihat kan. Sepatutnya semakin moden semakin sihat kan. Makin banyak pula kita try. Contohnya smoking leads also sama je. Betul. PE ada je. Pornografi terlalu banyak sampai tak boleh nak. Pornografi tu macam apa pula kaitannya? Pornografi, people yang ada suka kerap menonton pornografi, dia terlalu terbiasa dengan visual stimulation. So apabila bersama, bila buat physical, dia kurang. Tak naik pula. Sebab benda tu tak sama dengan apa yang dia tengok. Sebab kepala otak dia, aku akan stimulate kalau aku nampak benda sini. Tapi bila bersama, kau rasa macam apa? Lain lah, dia punya tindak balas pun berlainan. So orang yang kadang-kadang maksudnya diri dia tu dah di macam program kan, hanya akan lebih terangsang apabila tengok kat skrin. Betul. Dia dah kena brainwash lah. Tanpa sedar benda tu. Boleh macam tu Boleh. Macam mana? Bawa ustaz. Kurangkan addiction. Yang tu semua kes yang kena jumpa dengan kaunselor. Yang tu kena pergi kaunseling. Tak normal kalau you masturbate like 5 times a day. Tak normal. Once a week
acceptable. Jangan buat. Dia ajar korang. Jangan buat lah. Dia ajar. Disclaimer, jangan Dia buat. kata seminggu sekali boleh. Dia Tak cakap dia. Okay. Tak ada. Disclaimer lah, masturbation tu tak ada lah. Tak kadang-kadang. Yelah. Okay. So, anyway, tapi nak buat kerak macam 5 kali sehari tidak lah. 5 kali sehari solat. Solat So step tu okay. Anyway, jangan buat benda macam tu. Janganlah. Kalau boleh janganlah. Kalau boleh. Bukan kalau bermaksud 4 kali tu okey. Bukan. Asalkan dia tak mengganggu kehidupan seharian. betul. Contoh you nak kena pergi kerja tapi you lagi rela duduk rumah masturbate, tu dah salah. Tu maksudnya you dah ada masalah. Ada tau jumpa orang, dia kata, tak tahulah, dia pernah jumpa, dia kata dia dah terbiasa dia kena masturbate dulu baru dia boleh tidur. Ramai je Ramai je macam Kan? tu. Tapi macam mana? Tapi Susah lah korang ni. Kenapa Tidur kau pun tak- susah. Tidur je lah tak Apa mati. lah. Nak juga buat hal. Buat sepah. Ada juga nak sleep like a baby. Nak agak sepah-sepah pun nak tidur. Aduh. So apa apalah sebenarnya last lah nasihat korang. Sebab I rasa memang banyak tau. Macam kalau kat tempat kita orang pun dipaksa bini baru pergi. Faham tak? Banyak. Kan? So macam apa benda yang korang nak cakap? Korang kan He medical clinic. Kata He. Nasihat kat He. He malu. He malu dan He tu suka. betul tu. Jangan malu. Jangan Jangan malu. He. That's the first So thing. macam mana? Apa yang you all nak pesan ni? Pesan sikit panjang lebar sikit. Nasihat dia orang ni semua. Okay, nombor satu itu memang jangan malu lah. Semua kalau ada masalah memang rasa benda tu menyusahkan, jumpa doktor bincang. Mungkin ada cara yang kita boleh rawat. Sebab kan melalui macam korang cakap boleh luasa beli online tu kan. Daripada situ pun I dah dapat. Maksudnya dia dah boleh relate kan bahawasanya orang malu lah. Orang malu doktor lah. Nak beli nak selesaikan cepat, beli online. So, Itu test semua benda. Tu tak jadi. Tu baru nak jumpa doktor. Benda jadi macam ni baru nak jumpa. Jangan. Itu satu. Lepas tu kalau dah ada masalah kesihatan, darah tinggi ke, kencing manis ke, whatever your masalah kesihatan is lah, okay, pastikan it is treated ataupun managed. Jangan contoh kencing manis, jangan bagi sampai kencing manis tu tinggi sangat. Memang kena kawal supaya you tak dapat komplikasi. Macam mana nak kawal? Pemakanan nombor 1. Jangan harapkan ubat je. Kontrol pemakanan. Gaya hidup kena tukar lah. Kalau merokok, kurangkan. Kalau boleh berhentikan terus. Kalau tak, kurangkan. Tak ada benda yang datang. Doktor nak tolong lah. Itu kau buat sendirilah itu tau. Boleh tolong. Tapi tak ada Dia benda kena yang ada self-driven tapi lah. dia kena drive lah. Itu satu. Lepas tu kalau ubah gaya hidup, kalau memang jenis yang tak suka bersenam tapi obese, masukkan senaman. Buat benda yang kita boleh buat dulu untuk elakkan komplikasi pada masa depan. Betul. Daripada kalau you tak buat sekarang, nanti you kena berbelanja lebih besar untuk rawat komplikasi yang sudah ada, dan tak tentu lagi komplikasi tu boleh rawat sepenuhnya. Contoh macam kencing manis, kerosakan yang disebabkan oleh kencing manis, kita tak boleh nak pulihkan 100%. Reverse terus kita tak boleh nak reverse terus. Ambil masa juga, ambil wang, dan I think korang perlu make some effort, jumpa doktor, bincang and decide on your own. Kebanyakannya datang, dia orang tak boleh nak decide on their own. Saya baliklah tanya bini dulu. Macam okay, Bukan, bini, bukan ada lah, Lepas tu abang. aku jujur cakap kat dia, bini kau pun kata okay. Sumpah. Biasanya yang datang-datang tu biasanya dia orang datang sendiri ke ataupun bini yang dia datang sendiri dulu. Dan dengan consultation semua, biasa balik tanya bini. Abang balik tanya bini cakap tak ada masalah punya. Dia jaga hati kau nya. Sumpah. Sebenarnya you have to janganlah start abang malu. somewhere. Kan dia malu kan. Just start somewhere. Get yourself fitted dulu. So jangan nak harapkan bini bagi jawapan ataupun tidak belas. It's yourself. Hal lelaki ni hal kamu sendiri, bukannya hal bini. Bini happy je kalau dah selesai tu. Sumpah. Kan? Betul? Dia betul lah. Faham lah. So janganlah malu. Jangan malu jangan malu datang je. So, mungkin dia orang rasa I rasa lah, mungkin dia orang rasa satu malu, satu lagi dia orang tak tahu pun apakah rawatan. Sebab bila jumpa doktor mesti orang tu banyak sakit weh. Nak benda kat bawah tu. Faham tak? Sakit ke buat rawatan tu? Tak lah. Tak ada. Ada ke rawatan yang mencocok-cocok ke apa Kita ke? ada berbagai. Daripada rawatan yang dah banyak. I rasa kan mesti dia orang ingat tak sakit. Sebab faham tak? Kau tiba-tiba kau tiba-tiba kena cucuk kan. dia juga Tidak urut ada. ke kau letak apa Tapi ke? tak ada doktor yang nak menyakitkan sakit tu, tak Tak ada lah. elektrik ke apa ke? Tak lah. Biasanya yang non-invasive lah. Benda yang kecil kebanyakannya je. non-invasive, maksudnya tak cucuk-cucuk semua. Tak menyebabkan kesakitan yang teramat lah. Boleh lah, boleh macam bearable lah. Bearable Sakit je. je Kau tak adalah hari-hari Paling-paling pun datang. sakit macam kena cucuk vaksin tu je. Ada sampai tahap cucuk? Ada Ikut apa masalah, ikut teruk tahap sangat. keterukan dia teruk sangat, ada je. Tapi yang biasanya bila datang tak Tapi ada kalau teruk, pre PE ni tak lah kot. Kalau Tak, macam ED tak. tu Tapi, mungkin lah ada macam mungkin kalau ED tu mungkin lah PE ada. senang je. PE Dia senang. punya treatment tak
tak pening kepala complete sangat. tak pening kepala, tak menyakitkan, Straightforward je. non-invasive, semuanya non-invasive. Invasive je. Tapi korang bukanlah rawat PE je kan? ED pun korang rawat kan? ED, STD, HIV, DE, delayed delayed ejaculation. ejaculation. Tak pancut-pancut. Tak pancut-pancut. Ada ke? Ada. Aduh. Apa pula tu? Kan? Itu topik next Dah time. 2-3 jam tak pancut-pancut ni. Apa cerita pula ni? Tapi betul ada orang, ada jumpa orang dia kata dia nak buat ujian kesuburan. Tapi dia langsung tak ada air mani. Ada macam mana tu? Langsung Tak ada air mani. Ha. Boleh? Apa tu? Apa term tu? Yang tu anorgasm. Okay, medical term dia anorgasmia lah. Maksudnya memang tak ada air mani langsung. Dry orgasm. Dia dry orgasm. Tapi dia Dia orgasm. Dia tapi tak orgasm, keluar. dia rasa orgasm Air tu tu tak ada, ada. tapi air mani Air tu tak memang tak keluar. ada. Dia boleh jadi sebab faktor usia. Orang yang tua-tua 70 Pelvis 80 tahun, lemah. pelvis Common lemah, untuk orang lebih muda, pelvis lemah. Sebab tu Kegel ada. retrograde ejaculation. Retrograde, Ha. dia Retrograde tu pancut- dia terbalik kan? Terbalik ke dalam. pancut ke dalam pudi Masuklah kencing. air urin kan? So boleh macam Allah tu. pening lah. Tak, yang delay tu macam mana? Maksudnya selepas Delay kau tu dah maksudnya dia shit ni, esok pagi baru kau keluar. Tak betul. Tak betul. Tak, okay, Tak, delay shit ni dah, ejaculation esok pergi maksudnya- kerja baru keluar. Okay, Tak boleh lah macam tu. Delay ejaculation tu maksudnya dah lebih 20 minit terangsang atau buat hubungan seksual 20 Okay. minit tapi tak pancut-pancut. Oh maksudnya, bukannya maksudnya Lebih daripada 20 minit. Maksudnya Dia lama berjam sangat. lama sangat. Oh, itu bukan Lama petanda sangat. aras abang seorang perkasa. Tak Bukan? ada. Aku rasa Mungkin dia rasa- orang mungkin dia pun rasa penat hebat. dah. Dia rasa hebat kalau dia rasa tu bukan masalah, then dia bukan masalah lah. Kalau dia okey dengan tu, kalau pasangan dia okey dengan tu. Ya. Tapi kalau dia rasa penat 20-30 minit dia dah penat, dah Dia kena mengang-mengang. climax. Kalau tak climax, bila kau nak habisnya. Betul juga. Orang pun dah terburai kat situ. So kau pun Oh yelah maksudnya benda tu akan jadi problem lah bila dah terlampau lama sangat kau tak then tak tak pancut-pancut. climax juga. Pasangan dia dah Tak tengok pancut. jam dah, tanya bila lah nak sampai. Bila kau nak pancut. Jangan kejap-kejap sangat. Yalah, Jangan malah lambat sangat. orang ni. Masalah betul. Aduh, pening lah. Tapi jangan risau, semua tu ada rawatan dia. juga Semua ada rawatan. Even yang apa dehydrated kering kontang pun ada juga rawatan. Ada. Kita keluarkan air tu. Kalau kering kita tambah Jangan air. risau, dia orang boleh keluarkan. Okay. So adalah semua tu adalah Ada. approach dia. Ada Okay, approach so kepada abang-abang di luar sana, saya tahu saya ni walaupun saya bukan doktor tapi kita jumpalah orang setiap hari kan. So kita dihujani oleh DM yang aku pun tak tahu nak jawab kan. So at least kita dapatlah belajar sesuatu yang mana problem dia utama adalah satu awareness tu tak sampai Awareness, betul. ataupun Betul. memang lahir-lahir ego tu setinggi langit. Itu Mungkin selalu. juga Itu kan. selalu. Mungkin juga semua orang lelaki biasalah. Kita pun faham. Lelaki susah nak terima yang dia ada masalah. Kan? Nama dia big dick energy. So harap Bongok lah. So harapnya dengan apa perkongsian kita hari ni mungkin boleh buka sikit mata di mana tak ada jatuhnya kejantanan abang kalau abang pergi jumpa doktor kan. Malah kalau dapat dirawat mungkin akan lebih lagi bigger. yes. Better. Better dick energy. So kita jumpa lagi lepas ni korang. Lepas ni dah tak ada topik ni. Nanti kita panggil topik lain pula yang dehydrated tadi tu, yang kering kontang tu, mungkin kita panggil lagi. Kita tak tahu kalau korang nak, korang bagi tahu. Pun tanya je kita on direct. Yes, boleh tanya dia orang directly. And korang kalau nak pergi jumpa doktor, boleh je direct jumpa doktor, jumpa dia orang. Kalau apa-apa topik yang korang nak kita bincangkan, korang drop your comment below. Jangan lupa subscribe dan like. Okay, terima kasih Alright. doktor. Alright. Bye-bye. Assalamualaikum. Bagi salam. Siapa bagi salah? Aku lah bagi salam. Oh, terkejut aku. Jadi Okay. Assalamualaikum.